Assalamualaikum. Selamat kembali ke podcast UMCast, di mana satu-satunya podcast yang membawakan pakar-pakar daripada Universiti Malaya. So baru-baru ni kita macam dengar cerita bahawa SPM ni tak penting. Betul tak? Semua akan cakap belajar dekat SPM ni semua benda subjek kurang pentingnya ke dalam kehidupan kita. So hari ni kita nak bongkar sedikit, adakah SPM tu penting ataupun SPM tu sekadar exam sahaja. So bersama dengan saya hari ni adalah dua orang pakar. Yang pertama adalah seorang penulis skrip, seorang pensyarah, seorang pengetua, seorang penari juga suatu ketika dulu. Janganlah buka. Dr. Istajib dan juga Dr. Intan Marfina. Marfarina, maafkan saya dah doktor. Benda susah nak sebut ni. Mungkin Dr. Istajib boleh perkenalkan diri dululah, doktor, daripada fakulti mana, apa kepakaran doktor, kenapa doktor rasa SPM ni tu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istajib Mokhtar. Perjalanan akademik saya sedikit bersimpang siur. Saya asalnya adalah dalam bidang syariah dan undang-undang. Ni nampak ni. So sepatutnya jadi peguam syar'i ataupun hakim syar'i lah. Jadi saya tapi saya fokus di peringkat master saya sambung di bahagian undang-undang alam sekitar. Undang-undang alam sekitar. Alam sekitar. Bila dah masuk undang-undang alam sekitar, kena belajar sains sebab undang-undang alam sekitar tu sangat saintifik. Jadi akhirnya saya ada supervisor kedua dari Fakulti Sains dan akhirnya saya mengajar di Fakulti Sains untuk mengajar Sains, Law and Religion. So macam tu lah. Kira dia lebih kurang macam sains dalam Islam tu macam ni. Lebih kurang lah, ada macam tu juga. Jadi saya sebenarnya daripada sekolah lagi dia jadi macam tu. Sebab ke sekolah saya macam pelajar cemerlang sains, tapi dalam masa sama bahasa Arab pun mantap. Jadi tak tahu dah nak fokus ke mana bersama-sama tu kan. Jadi akhirnya saya memilih untuk bidang saya ambil bidang sastra. Sastra. Tapi jiwa tu tetap ke arah sains. Jadi akhirnya inilah jadinya saya multidisciplinary lah. Culture shock lah sebenarnya. Tak ada culture shock sebab saya daripada tingkatan 1 lagi dah masuk berkarya sastra tapi tentang sains. Posisi sains saya dah buat sajak nuklear sejak saya tingkatan 1 lagi. Apa sajak nuklear saya? Nuklear saya. Okey, tak apa. Cerita tolak tepi dulu. Dr. Istajib punya sains ke bukan sains ke apa semua, kita pergi pada Dr. Intan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Intan Marfarina Omar daripada Fakulti Pendidikan. Saya merupakan Ketua Jabatan Jabatan Pengurusan Perancangan dan Dasar Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Dan bidang kepakaran saya adalah lebih kepada kepimpinan dalam pendidikan lah. Okey, so yang buat macam kriteria untuk cikgu cemerlang, pengetua cemerlang tu. Betul. Geng-geng doktor lah. Geng-geng saya lah. Under jabatan saya lah. Takut pun. Jadi semua yang berkaitan dengan kepimpinan, pengurusan, perancangan dan juga polisi pendidikan pun juga berkaitan di bawah jabatan saya. Okey. So satu soalan cepu mas. Okey. UPSR tu fakulti kira macam jabatan doktor ada terlibat ke tak untuk penghapusan UPSR? Awak. Soalan cepu mas ni kan. Okey, ni sebenarnya nak dikatakan terlibat secara langsung tu tidaklah. Okey, apa yang boleh saya katakan hanya terlibat secara tidak langsung sajalah. Okey. So dia macam ada UPSR dimasukkan, ada benda lain pula. Ya. Maksudnya setiap kali stand daripada dasar polisi yang kita cuba masukkan, sebenarnya always ada dia punya backup plan dia. Bukan maksudnya kita simplify nak hapuskan ataupun nak masukkan without any further action yang boleh backup tu semua. Jadi apa yang boleh saya cakapkan, apa-apa jua jenis polisi yang dimasukkan, sebenarnya kita ada dia punya pelapis-pelapis dasar yang lain. Okey. So, Dr. Istajib. Saya rasa saya ada dengar cerita mengenai plastik merah tu. Plastik beg merah. Adakah cerita itu benar ataupun rekaan semata-mata macam Harry Potter? Itu soalan pertama. Kalau benar,
Oh, macam soalan exam kan. Kalau benar, Kalau benar, soalan bersambung. salah bersama. Ayat. Satu B pula. Kalau benar, boleh tak doktor cerita sedikit sinopsis lah secara ringkasannya. Mungkin ada yang tak tahu. Mungkin Dr. Intan pun tak Saya tahu pun tak cerita. Pernah lah viral pasal satu ketika dahulu cerita saya pergi sekolah pakai beg plastik merah. Kan kita pergi kalau pergi pasar kan, ada bungkus ikan tu, plastik merah tu, itulah beg sekolah saya. Oh, So ini kalau ikut termasa-masa saya golongan B40 lah. Mak saya pun pernah cakap kalau keluarga kita ni masuk TV, layaklah ditayangkan di perancangan apa bersamamu tu. Jadi itu tentang kesusahan kehidupan saya lah. Tapi nak tunjukkan masa tu sebenarnya saya kongsi cerita tu sebenarnya nak bagi tahu betapa keluarga saya mementingkan pendidikan lah. Susah macam mana keadaan sekalipun, pendidikan jangan abai. Sebab melalui pendidikan lah dapat mengubah keluarga. Jadi itu sebenarnya mesej yang mak ayah saya cuba terapkan. Kau pergi juga belajar, susah macam mana pun, mak ayah akan cuba sedaya upaya buat juga macam mana. Asalkan pendidikan yang tinggal. So, itulah mungkin Sedikit. nak cerita pasal pentingnya pendidikan lah. So kiranya daripada umur berapa doktor bawa beg plastik tu? Dah sampai ke form 5 ke? Tak. Saya, adik-adik saya ramai. Adik saya 9 orang. Saya lahir, ayah saya dah pencen. Okey. Nak cerita je keadaan susah tu. Jadi tapi keluarga saya pun semua masuk universiti. Jadi sangat susah lah. Bayangkan ayah ada pencen. So adik-adik semua kat berdiri universiti so menengah. Jadi keadaan kewangan keluarga sangat mendesak lah masa tu. Jadi nak ceritanya sebenarnya saya hanya bawa beg plastik tu di sekolah rendah sahaja. Sekolah rendah sahaja. Dan di sekolah menengah kita dapat bantuan kewangan dah. So dah boleh bergaya sikit. Duduk asrama bermakan dah tanggung semua kan. Okey. So kira time sekolah rendah je. Sekolah menengah tu kat mana pula tu? Saya sekolah di Melaka, SMKA Sultan Muhammad. Tu dulu top 3 sekolah di Melaka lah kan. Jadi masa tu saya bersemangat sikit lah. Saya ni kira lelaki bongsu. Saya anak pertama keluarga saya tu doktor. Jadi perempuan. Jadi saya kata macam adik-adik lelaki belum ada yang doktor. So dari sekolah lagi saya dah title. Jadi semangat belajar tu daripada awal lagi lah. Cuma cerita-cerita tu kita makin besar kita makin mengenal diri kan. Jadi kita banyak buat perubahan ikut bidang yang kita nak. Tu sampailah ambil SPM tu penentu lah. Macam Dr. Intan pula macam mana proses panggil pembelajaran doktor? Pembelajaran. Okey. Setiap daripada kita ni sebenarnya ada jalan cerita dia sendiri. Okey, termasuklah jalan cerita yang melibatkan pendidikan. Macam saya, keluarga saya pun sama. Okey, dari golongan B40 lah saya boleh consider lah sebelum ni. Macam ayah saya dia bekerja sebagai penghantar notis sahaja. Okey, mak saya suri rumah. Jadi semua beban tanggung keluarga tu memang di bawah tanggungjawab ayah saya lah. Jadi waktu bersekolah tu memang kita kata apa pakai apa je yang ada. Betul. Yang ayah sediakan, mak sediakan. Even though pergi tuition pun tuition free. Yang percuma yang disediakan oleh pihak sekolah. Tak adalah pergi tuition berbayar ke apa kan. Jadi di situlah bermulanya pendidikan. And then bila masuk ke sekolah menengah, perjalanan pendidikan tu lebih jadi mudah lah sebab dah mula masuk asrama kan. Everything kita guna kemudahan yang ada yang disediakan oleh pihak asrama. Sekolah mana? Okay. Dari form tingkatan 1 hingga 3 saya sekolah menengah kebangsaan agama Syarifah Rojak. Okey. Sekolah SMKA jugalah. Sekolah di Melaka. Dan lepas mendapat saya cemerlang dalam PMR, saya pindah sekolah ke sekolah berasrama penuh integrasi Selanda lah. Selanda. Nah, saya lah. Lepas Mula kita. tak adalah. Okey, dan lepas SPM pergi ke matrik lah. Kelas C. Lepas baca kelas C, sambung degree ijazah. Tak, degree saya dekat UTM. Universiti Teknologi Malaysia. And then, saya dapat tawaran fast track. Okey. Fast track daripada degree, saya lompat terus ke PhD tanpa master saya lah. Sama dengan Dr. Istaji kan? Siapa kan? Dr. Saya dapat
haluan frustrate, tapi saya buat decision untuk buat masters. Saya tukar bidang sedikit. Oh, I see. Faham. Yang kalau doktor nak tahu ni salah seorang orang panggil Anugerah Diraja kan? Anugerah Pelajaran Diraja Oh, I see. 2008. 2008 Dari UN. US. Time tu saya 2008 baru asasi. Dia dah grad dah. Bagi apa? Tak bagi tahu apa semua. Bagi apa sebenarnya tu? Tersirat je tahulah siapa tu sekian lah. Oh, saya fan tu kan? Okay. So, kita mendengar kisah-kisah doktor apa semua. Saya nak tanya soalan pada doktor satu je. SPM penting tak doktor? Untuk doktor Ida. Doktor Intan. Okey, saya sangat suka soalan ini sebab ianya memang berkait rapat dengan situasi sekarang. Mana sekarang kita tahu pelajar SPM sedang menghadapi, sedang menduduki Betul. pemeriksaan mereka yang orang kata insya-Allah bakal berakhir pada bulan, saya rasa awal Mac nanti kan. Oh, lama betul. Awal Mac nanti sebab dia ada beberapa aliran kan, aliran sains, aliran agama, aliran teknikal macam tu. Jadi berbalik kepada soalan moderator kita. Okey, adakah SPM itu penting? Jika ditanya kepada saya, jawapannya adalah ya. Penting. Okey, bagi saya SPM adalah penting. Ini kerana SPM itu tengok daripada dia punya istilah pun, Sijil Pelajaran Malaysia. Iaitu bila melibatkan Sijil Pelajaran Malaysia, iaitu satu konteks yang sangat besar. Okey. Bila ianya melibatkan kepada konteks yang lebih besar, maksudnya ianya menjadi kayu ukur kepada kejayaan Seseorang ataupun murid. individu terbabit. So jawapan saya adalah ya. Okay, Dr. Istaji macam mana Dr. Istaji rasa? Yelah, saya memang takkan membantah lah. Saya tahu, yelah, people bercerita tentang SPM tak ada value, ada bercerita. Sebenarnya saya terkejut. Sebenarnya mungkin bidang saya dah tak ke arah pendidikan, jadi saya kurang ambil berat sedikit tentang apa yang berlaku dalam SPM di Malaysia. Bila saya dapat tahu 30,000 pelajar tidak hadir SPM. Beratus ribu pelajar tidak sambung belajar selepas SPM. So, masa saya terkejut. Masa tu baru saya terkejut. Oh, ini yang sedang berlaku sekarang. Jadi, barulah keluar persoalan ni. Rupanya pelajar-pelajar sekarang dah rasa SPM tak penting. Jadi, bila kita tengok balik, rupanya diorang rasa macam sebenarnya diorang tak dapat rasa kepentingan tu lah. Benda tu penting, tapi mereka mungkin tidak dapat merasakan kepentingannya. Sebab mungkin sekarang kita lihat pendidikan berasaskan kerjaya. Betul. Jadi bila orang nak sambung belajar, dia fikirkan kerja. So, dulu orang ambil SPM penting untuk kerja. Sekarang ni, tadi SPM pun macam-macam boleh berjaya. Dengan tiba-tiba adanya content creator yang duit lagi tinggi. Yang berjaya SPM ni dulu dia jumpa, tengok, lulus rate A kan? Jadi technician. Jadi benda-benda macam ni. Jadi saya rasa sebenarnya penting, cuma orang confuse antara kewajipan menuntut ilmu dengan ketentuan rezeki Allah. Betul lah. Sebab orang dia dah confuse macam dia tak pun tak confirm pun sama SPM, tapi ilmu kefarduan untuk kita bertuntut. Betul. Rezeki itu memang Allah janjikan. Tapi memang tahu-tahu kita tuntut ilmu. Jadi orang ni anggap ilmu ni untuk kerja. Itu yang problem dia sebenarnya. Bagi saya lah. Jadi SPM tu penting, cuma tidak dapat dilihat kepentingannya lagi. Mungkin saya boleh tambah sedikit lah. kan. Kalau kita sesuaikan dengan situasi sekarang, zaman sekarang. Okay, macam zaman kita ni lah dulu. Memang Zaman awak. Saya tak jauh sendiri. keutamaannya dulu, kita perlukan SPM untuk mencari kerja. Betul. Itu je option yang kita ada, kan? Tak ada SPM ataupun kurang cemerlangnya SPM, kita susah nak dapat kerja. Betul. Tapi kita berbalik semula pada situasi sekarang, murid-murid ini didedahkan dengan banyak option yang ada, banyak pilihan yang ada. Dalam erti kata yang lain, katakanlah seorang murid itu tidak cemerlang dalam SPM-nya, tapi pilihan yang mereka ada adalah mungkin mereka boleh jadi pempengaruh, mungkin boleh jadi founder, Ni menjadi usahawan. jadi terlibat dalam ekonomi gig punya aktiviti inilah rider. So tak perlukan apa-apa. Jadi kat situ mereka ada pelbagai pilihan. Jadi mungkin dalam pemikiran mereka, it's okay tidak cemerlang ataupun tidak ambil SPM. Sebab apa? Mereka ada pilihan-pilihan yang lain. Berbanding dengan zaman kita, kurang pilihan itu. Itulah macam zaman saya dulu, time saya ambil SPM. Saya fikir kalau SPM ni tak lulus, aku nak buat apa? Nak kerja apa? Betul. Lepas Saya setuju. Saya sekolah kan ada mentor mentee kan.
Tapi sekolah saya dia ada fokus untuk pelajar yang Keciciran. tak dia kan pelajar yang dijangka dapat straight A. Jadi ada mentor. Kita orang dilatih lain Okey. untuk skor nak kalahkan sekolah ni dulu. Tapi masa saya lepas SPM saya isi orang UPU. Jadi macam bila result tu okey, kita macam tak tahu nak pilih mana. Macam ni pun macam rasa okey juga, ni pun okey juga. Tapi kaunselor saya cakap guru kaunseling, bukan kaunselor, guru kaunseling cakap Istajib masuk debat hebat dulu kat sekolah. Lepas tu sayang bahasa Arab dapat A1 tak guna. Dulu A1 tak ada apply kan. Sama kita semua A1 kan. Sayang tak dapat apa kata sambung belajar bidang syariah. Jadilah peguam. Itu guru kaunseling saya cakap. Guru mentor saya, apa Istajib? You nak ambil syariah? Yang Jangan bidang lah. Jangan gali lubang kubur sendiri ya. Sama itu. Biasanya saya teringat lagi. Sebab benda tu macam waktu tu kawan baik saya kata dia ambil TESOL. Okey. Tengok kawan-kawan ambil TESOL. Kau jadi cikgu. Macam tu. So di peringkat sekolah lagi dah turn hard. dia diajar bahawa sama belajar untuk kerja. Terhad kat situ. Jadi macam baik dia ambil TESOL. Senang apa kau pun jadi cikgu. Dah kerja tu dah ada. Kerjaya tu dah ada pathway. Jadi untuk bidang-bidang yang tak nampak ni kan dah jadi apa ni? Jadi kita dimomokkan untuk pendidikan tu berasaskan kepada kerjaya semata-mata. Penting. Pendidikan ni memang mempengaruhi kerjaya tapi bukanlah semata-mata. It's not mungkin pendidikan tu dia inklusif untuk semua. Tu saya risau benda tu je lah. Macam kat UM ni kan ada bidang yang memang clear. Je mungkin pendidikan kan memang predik. So kalau ada fakulti-fakulti yang pengajarnya kita tak tahu lepas habis belajar ni nak jadi apa. Betul. Jadi macam tak ada peluang pekerjaan ni. Tapi kita boleh lihat lah semua bidang pun akan ada ruang kerjaya masing-masing dan ada juga yang diyakini akan ada peluang kerja tak dapat pula kerja. Kan? So sebab tu akhirnya saya fikir dengan ilmu ni jangan confuse antara dua ni lah kan. Betul. Tuntut ilmu tu memang wajib. Kita kena tuntut ilmu. Tak kisahlah apa bidang pun. So mana-mana pun yang kita cari cuma tu lah. Macam mana kita nak pastikan. Okay. Contoh nak cerah. Yes. Kau bidang apa? Bidang semasa SPM ke semasa Degree. Contohlah. degree kita ambil sains komputer. Memang SPM adalah sains. Adalah Ada sains komputer. masuk pasung dulu. Pasung. Pasung. Rejected pasung. And then masuk FSKTM lah. Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat. Dalam bidang Computer Science, Artificial Intelligence. Sekarang buat podcast. Sekarang buat projek community. Project community. Okay. Project community. Maksudnya adakah tak gunakan langsung kan? Jadi terus dapat contoh. Maksudnya kan ilmu tu ilmu kan. Macam saya tak terfikir pun akhirnya saya tak jadi lawyer. Saya memang aim habis-habis tak jadi lawyer. Okay. Saya skor habis-habis tak jadi lawyer. Untuk lawyer. Bila saya mohon bila tak jadi lawyer, bila orang cakap macam contohlah ni contoh kisah benar, kami tak ambil pointer tinggi-tinggi. So saya macam kita jangka pointer tinggi lah tu. Apa yang berlaku kat saya, dia kata kami tak nak ambil pointer tinggi-tinggi ni. Dah tu dia nak ambil apa sebenarnya? Itu nak dikatakan rezeki lah kan. So kawan saya pointer sedikit rendah dia tergilik. So dia tak puas hati je. Ayah dapat Faham? tapi itulah dikatakan rezeki masing-masing kan. Jadi saya pun jumpa supervisor saya tak dapat. So supervisor dia cakap macam ni, Istajib letakkan kelebihan yang ada pada tempatnya. Mungkin pointer yang tinggi ni sesuai untuk jadi academician. Okay. Untuk adil lah. Betul ada. So itu ayat tu memujuk saya lah. Itu saya pakai sampai sekarang. Sebab saya begitu terkesan. Saya rasa macam dah mantap dah saya ni kan. Yakin kan? Video mantap. Tak siapa-siapa reject aku. Sekali kena. Kau reject. Kawan kita nyari paper tu dapat. Faham? So macam tu lah saya kata. So belajar je. Rezeki tu akan ada. Tapi mungkin
bidang yang kita harapkan, mungkin bidang yang bukan kita harapkan, tapi tetap yang terbaik untuk kita. Macam itu. Macam doktor SPM dulu kan. Doktor daripada SPM ke UTM. Ke asasi dulu doktor. Saya matrikulasi. Matrikulasi mana tu? SPM matrikulasi Kuala Pilah. Kuala Negeri Pilah. Masa dekat-dekat je dapat. Ini memang macam tu kan. Yes, Masa dekat-dekat. Tak ada. Dulu kita pilih kat situ kan. Kan ada option. Tak. Matrik ada option. Oh, saya tak tahu sebab saya asasi pengajian Islam satu tempat. Saya rasa Kelantan saja. ada ke option kita pilih. Mungkin Tapi sebab kenapa saya pilih dekat-dekat sebab saya anak sulung. Okey. Jadi nak memudahkan pergerakan. kan. Sebab ialah kalau nak pergi jauh-jauh pun melibatkan kos. Banyak selalu homesick. Sekolah dulu ya. Pengen nak slow. Okey, macam saya matrik juga. Matrik Kuala Nerang. Kedah. Kau mana sebenarnya? Kelantan. Kelantan. Kelantan dapat matrik Kedah. Tapi kena buat matrik masuk pasu. Dapat pasu juga at the same time. So masuk pasu panggilan kedua. So tak apa. Yang saya punya tu tinggal dulu. Tak penting. Sangat pentingnya. Macam doktor. Bila kan dah habis SPM masuk matrik. And then UTM. Macam Dr. Istajib kerjaya dia nak jadi panggil lawyer. Doktor punya tu. Doktor ambil apa dekat UTM tu? Pendidikan juga ke macam mana? Tak. Saya dekat UTM saya ambil psikologi. Psikologi, industri dan organisasi lah. Makin jauh tu pergi. Kan? Dia psikologi IO. Iaitu specialization dia adalah dalam leadership lah. Dalam kepimpinan tu. Tapi menyimpang sikit lah kan bila masuk ke daripada degree ke PhD tu dia menyimpang sedikit sebab masa tu kita nak research saya tu saya nak cuba fulfill the gaps tu yang demanded dalam in terms of leadership lah. Itu yang membawa kepada leadership tu lah. So saya nak tanya pendapat Dr. Istajib dengan Dr. Intan lah. Sama ada SPM ni sebenarnya membebankan student atau murid-murid ataupun tidak. Sebab apa saya cakap macam tu, saya tanya macam tu, sebab kalau kita, doktor tengok UPSR dah tak ada ujian besar, PMR ujian besar dah tak ada, pop-up tu SPM. PT3 tak ada juga Sorry. Dia tak ada lagi. Okay, dah tak ada Sebab so penilaian berdasarkan sekolah lah dia akan pop terus ujian besar yang terus. Faham. Kira macam mungkin boleh jadi culture shock lah kepada murid-murid. Sebab mungkin sebelum ni pentaksiran dengan sekolah aje apa semua. So saya mungkin tanya Dr. Ida lah Dr. Ida pula. Dr. Ida mana tu kan? Dr. Intan dulu macam mana dia punya beban kepada pelajar tu. Okay, kalau ditanya soal beban ni sebenarnya saya tak rasa pun ataupun pada pendapat saya tak nampak pun dekat mana komplikasi beban itu boleh dinyatakan di situ. Sebab apa sekarang pun kita tengok pelbagai pendekatan telah digunakan, inisiatif yang digunakan oleh pihak sekolah, oleh guru-guru untuk membantu pelajar itu untuk meringankan lagi orang kata apa beban mereka, meringankan lagi usaha mereka itu untuk mereka cuba adapt dengan situasi untuk menghadapi SPM itu. Jadi kalau berbalik kepada soalan tadi sama ada ianya mendatangkan beban ataupun tidak, sebenarnya depend kepada pelajar itu sendiri. Kalau pelajar itu sendiri orang kata apa bersungguh-sungguh dan juga orang kata menghargai setiap daripada apa yang telah disediakan oleh pihak sekolah oleh pihak guru, saya rasa ia tidak akan membebankan kepada pelajar itu. Ni pendapat saya lah kan. Pendapat saya personally, macam contoh daripada macam zaman saya dulu ada UPSR, PMR, SPM. So kita dah macam ada experience untuk exam besar. So bila tiba-tiba pub SPM saja, dia dah macam macam mana pengawal peperiksaan ni macam mana apa semua dia macam budak ni jadi overthinking. Adakah boleh terjadi macam tu tak? Boleh terjadi. Saya setujulah sebab ialah sebelum ni kita zaman-zaman kita ada UPSR, ada PMR. Jadi kita dah biasa masuk dalam dewan besar, dah biasa dengan bunyi jam tu tik-tik. Tapi berbanding dengan situasi sekarang di mana tak ada dimasukkan UPSR, dimasukkan PMR and terus kepada SPM kan. Jadi saya rasa benda tu sedikit sebenarnya mendatangkan
kerisauan dan juga orang kata apa kekeliruan kepada pelajar itu sendiri untuk adapt dengan situasi terbabit. Okay? Tapi kalau kita tengok balik kepada komponen SPM yang sekarang ni, ianya tidaklah sepenuhnya berasaskan kepada paper, paper black and white sahaja, tapi dia ada juga pentafsiran-pentafsiran lain yang saya rasa ianya sedikit memberikan pengalaman kepada pelajar tersebut tentang situasi sebenar peperiksaan itu. Bagi saya lah, pendapat saya lah. Faham. Saya tak pastilah kalau Dr. Tajik Macam mana pula rasa? pendapat yang berbeza kan. Kita memang ikat ke pelbagai pendapat kan. Betul. Saya punya pendapat, saya lagi suka yang ada exam. At least bersedia kita dengan benda-benda yang tidak diingini. Ya, sebelum ni memang dah lama kan ada UPS, kita generasi UPSR kan. Betul. MMR, SPM. Kemudian macam biasalah, polisi ni akan berubah, amalan akan berubah. Jadi kita revise. Ada satu masa kita revise balik, check balik. Mungkin masa ada exam ni kita dapat masalah yang kita dapat lihat, pelajar tertekan, macam jadi exam oriented sangat. Belajar ni betul-betul nak hanya untuk peperiksaan. Dah Dapat A je. dapat A, dah tak capai matlamat sebenar belajar tu apa benda kan. Jadi okey, kita revise balik kan. So keluarlah mungkin inilah jabatan Pentafsir. terlibat bagi pandangan. Akhirnya okey, why not kita masukkan, cadangkan pendekatan baru, pentafsiran sekolah lebih komprehensif kan. Dulu saya pun tak suka yang isu yang dulu kan kelas pun asik kan. Ikut kepandaian. Ikut kepandaian kan. Saya generasi yang kompetitif sebab tercampur kalau kita masuk kelas bawah kan. Kita bila dicampurkan pun saya pun ada pandangan tak bersetuju juga. Tapi saya jenis orang yang tak bersetuju, tapi saya menghormati keputusan majoriti. Betul. Saya jenis begitu. Tapi saya stick dalam pandangan saya juga. Sebab pengalaman saya adalah bila saya memang aim untuk kelas pertama lah. Betul. Semua Bajet ada satu kan. Sebabnya cikgu-cikgu dia akan berbeza-beza pendekatan belajar. Jadi saya pernah ke kelas belakang sebab pernah ada tak perform sedikit ke belakang. Jadi saya stres sebab cikgu terpaksa ulang benda yang sama beberapa kali. Sebab lepas saya satu kelas faham. Saya stres, kata saya dah faham dah benda ni, kan pernah ulang lagi. Sebab kelas saya pelajar lain tak faham. Okey. Sampai satu ketika cikgu cakap, Isajib, kamu boleh tidur. Untuk Sebab saya lain. sebab saya stres. Jadi saya macam takutnya kalau ada pelajar-pelajar menghadapi apa yang saya hadapi dulu, sebab campur, bukanlah kita nak biasa-biasakan, tapi bagi saya kalau dia ada potensi untuk di-push lebih, why not? Tapi kita bukanlah meminggirkan yang lain. Yang lain itu ikutlah pendekatannya sesuai untuk mereka. Tapi sekiranya ada yang berpotensi lebih, why not bagi lebih? Saya fikir macam tu. Jadi and then bila exam masuk, saya faham so pelajar-pelajar budak-budak sekolah ni sepatutnya bagi sekolah saat dia muda, janganlah begitu tertekan. Macam mana buat saya sekarang belajar di international school, habis sekolah terus buat kerja padahal seorang rendah lagi. Saya rasa macam bila kanak-kanak tidak dapat menghidupkan zaman kanak-kanaknya, dia akan menjadi kanak-kanak apabila dewasa. Faham. Dia akan apa benda yang tak dapat zaman kanak-kanak, dia akan jadi kedatangan tu akan itu falsafah je lah. Itu falsafahnya. Misal saya kanak-kanak tak menjadi kanak-kanak. Dah tidak dipaksa untuk jadi dewasa dari awal. untuk matang lebih awal. Tapi adakah salah secara total? So itu pun persoalan jugalah. Okay? Tapi macam kesannya tengok, patutnya dia kena enjoy lah sama kanak-kanak dia. Jadi ramailah orang rasa sepatutnya okey, janganlah exam oriented sangat. Mungkin masuk UPSR dulu. Bagi diorang ni masuk penilaian tu masa sekolah. Tapi kita dapat tengok pula kualiti dia mungkin dah menurun sikit. Perbezaan sekolah berbeza-beza. Masing-masing pun nak sekolah terbaik, sekolah terbaik. Dan semua orang pun akan cuba memudahkan pelajar untuk dapat sekolah lebih baik dan sebagainya. Pelajar tak suka kita perkenalkan gamifikasi dalam pembelajaran. Bila dah perkenalkan pendekatan game-game dalam pelajaran ni, pelajar pula melihat pendidikan itu sebagai baik permainan. Mungkin saya salah Tapi macam kita nak bagi seronok. Kita rasa dulu kita terlalu bagi tertekan. Sekarang kita bagi seronok. Jadi adakah sekarang pelajar sudah melihat pendidikan itu sesuatu yang permainan semata-mata juga? Kita dah ubah cara. Betul. Jadi saya tak nafikan dia akhirnya akan memberi beban. Saya setuju dia akan jadi beban sebab
Kalau lah kita boleh kata UPSR tu basikal. Okey. Untuk mengayuh. So pelajar dia kayu dulu. So SPM tu adalah motor dia. Naik Jadi dalam basikal nak pandai imbang, boleh naik motor ni sikit. Separuhlah ke universiti. Arjun memandu, lebih bijak memandu untuk naik kenderaan lebih berat. Betul. Jadi tak ada tertekan kalau dari basikal terus nak bawa kereta. Mungkin ada logiknya begitu. Tapi tidaklah komprehensif jawapan saya ni. Betul. Tidaklah komprehensif. Setiap pandangan tu mesti akan ada baik buruk. Tapi cuma saya rasa macam Islam mengajar kita berperingkat. Betul. Tak ada apa-apa mengajar berperingkat. Macamlah kita nak besarkan anak. Kalau kita besarkan anak, kita sumbat makanan banyak-banyak dengan harapan dia cepat besar, dia akan muntah. Betul. Makanan ikut kadarnya, jadi dia akan besar dengan lebih baik. Jadi saya percaya kepada berperingkat-peringkat supaya tidak terkejut SPM tu terus macam tu. Betul. Tu pandangan saya lah, doktor. Kan, betul. Itulah tujuannya. Kita bincang balik. Dekat mana kan yang boleh kita Mana tahu tambah kelompongannya. Betul. Kan? Mana tahu tiba-tiba polisi ada balik UPSR ke. Tak why not? Ya, okey je. Tapi saya menghormati je lah betul. pendekatan sekarang pun banyak bagusnya. Cuma kita lebih terbuka lah untuk improve lagi. Janganlah defensif sangat kalau ada orang format kena improve ni kan. Saya rasa memang kena improve sebab macam laporan yang pendidikan Southeast Asia tu kan nampak kedudukan Malaysia agak terekat. Tu mungkin kita memang kena ribas juga lah. Itulah. Okey, satu lagi tu bebankan untuk SPM. Ni kita tengok beban untuk subjek SPM dulu. Macam doktor dulu. Dulu ambil berapa subjek doktor? Kalau Time SPM. time SPM saya ambil 9. 9. Doktor Istajib 12, 11? 12. Saya pun 12. So nampak tak? Dengan masa panggil 2 tahun, 12 subjek. Betul kan 12 tahun? 2 tahun. 2 tahun, form 4, form 5. Okey. Jauh. Aku kata benar. Kau masuk sekolah nak sekali. Yalah, masuk sekolah menengah. Dah lah untuk bahasa Melayu, bahasa Inggeris apa semua. Bila masuk dengan Dr. Istajib mungkin ada PQS, PSY, PSI. Lepas tu dengan panggil ada bahasa Arab tinggi. Lepas tu ada MAT lah, ada fizik, kimia, bio. Dalam masa 2 tahun macam tu. Macam mana itu membebankan kepada murid-murid ke tak? Dia terus daripada 9 PMR kita terus kepada 12. Even dekat subjek universiti pun mungkin 4 subjek je untuk dapat jam kredit yang betul-betul. Pandangan Dr. Istajib dululah. Sebab 12 kan? Saya ambil 12 sebab zaman Dr. Malina Cik Bakri. Okey. Ada 18A. Nak lawak. Bila kau rasa kecabar nak buat juga kan? Nak buat juga. Ambil tanya So, tambah. Tapi saya sebenarnya tambah peringkat seni je. Saya memang setiap bulan mewakili sekolah pertandingan melukis. Pula tu melukis lah tu. Jadi saya pun tahu apa. Tadi tak ada cikgu ajar seni. Okey. Tapi saya request untuk ambil SPM seni. So adalah ambil ujian percubaan, hantar, ada guru sekolah seni yang akan menilai. So cikgu saya setuju untuk daftarkan saya untuk ambil tambah subjek. So saya seorang lah kat Dewan. Seorang je kan. 2 jam. 3 jam lukisan pertama, 3 jam lukisan kedua, 1 jam teori. Teori pun ada juga. Ada ABC, ada satu lukisan grafik, satu lagi lukisan macam pemandangan-pemandangan lah. Punya lah nak banyak akan subjek sebenarnya. Okay? Tapi sebenarnya sebab saya rasa tu talent saya lah. So saya memang melukis. Jadi why not ambil SPM juga kan. So dapatlah A+, A1. Nak bagi tahunya, bagi saya mungkin, tak tahu lah cerah, kita sama tidak? Orang lelaki tidaklah nak ambil pot sangat dalam pendidikan ni. Betul. Kita belajar macam adalah kawan-kawan yang sebab keluarga dia sangat push study, keluarga dia memang ada education background yang tinggi. Jadi kalau keluarga saya tak kisah sangat. Okey. Tak berapa push. Kalau nak belajar lah, alhamdulillah. Kalau tak nak, kalau rasa takat tu je boleh. Yang penting jadi manusia berguna. Itu prinsip keluarga. Jadi saya ni sendiri. Jadi tapi kesedaran tu lelaki ni lama matang sikit bagi saya. Bukan bagi doktor, bagi semua orang. Lelaki lama matang. Kita tengok kawan-kawan cocok kan. Beriu sana. Saya dah experience saya masih bermain-main lagi lah. Saya masih bermain-main lagi.
Jadi saya bukan seperti pelajar sekarang yang begitu ditekan untuk berjaya dalam SPM sebagainya. Saya macam saya cakap boleh ni, boleh. Okey. Dah kecil dia. Okey, ni lepas ni. Dan apa lagi? Saya sekolah lelaki semua. Siapa yang study, Sama. siapa yang study kena ejek. Kena enje Kena ejek lah. Study siap. Kan? So kita mana nak study? Tambah-tambah time prep. Tapi time prep tu. Dan kalau dah seminggu dalam SPM ni, relax lagi. Kita sebab sebenarnya mungkin dah penat dah dengan tuition lagi, cikgu dah mengajar kan. Jadi Kelas tambahan bila, apa bila semua. break tu kan memang tak nak study dah. Tidur. Borak ya, borak, fly, tak sama. Jadi saya tak dapat nak relate tekanan sebab saya memang tak begitu ambil serius sangat. Okey, Tapi faham. tidaklah mengabaikan terus. Betul. Saya sedang-sedang je. Saya macam, saat ini okey kot, yang ni tak skor sangat. Daripada berapa nanti pokoknya. Jadi macam tu. Tapi skor pula. Jadi macam tu lah Dr. Intan. Saya bukanlah kata saya tak pentingkan pelajaran, tapi mungkin culture tu, mungkin kematangan orang lelaki terhadap pendidikan tu lambat sedikit bagi saya. Saya tak je belajar tu. Mungkin sebab demografi semua lelaki. Betul. Macam doktor semua perempuan. Lain pula. Sebab tadi. Sebab saya tu nakal juga. Bila cikgu mengajar kan, dia mengajar, so cikgu perlahan lah, kita orang nak tidur ngantuk. Cikgu terpaksa keluar belikan gula-gula. Oh, cikgu. Cikgu, bila semakin cikgu panggil macam tu, kita orang rasa okey lah belajar lah. Encourage Cikgu tu, dia langsung, okey kita rasa salah, tak belajar. Macam cikgu matematik. Kita orang aliran sastra, tapi kena belajar admit. Cikgu admit tu ajar-ajar kita tak faham lah cikgu. Kita orang kan nak guna pun lepas ni. Tu cikgu tu kata, saya rendahkan diri saya mengajar kamu semua begini. Why not kamu rendahkan diri kamu untuk belajar apa yang saya... Kita orang, sebenarnya pandang cikgu penting lah kan. Jadi kita rasa besar-besar. Yelah cikgu ni, okeylah kita belajar lah. So, belajar tu saya rasa dalam masa yang sama masih fun. Saya masih teruskan aktiviti co-curricular, masuk aktiviti-aktiviti sekolah, masuk sukan, masuk seni, masuk debate. Jadi saya tak tertekan. Saya rasa dia tertekan masa ambil exam tu je lah. Masa exam tu. Tapi sebab mungkin sebab dah ambil 5 APSR dulu, dah ambil 9 Dah biasa. kemudian 9 dah pernah, 5 dah pernah, why not ambil 12? So berperingkat-peringkat, jadi mungkin darjah kesukaran tu boleh diterima. Pada pandangan saya. Okey. Kamu macam ni? So, kira doktor dulu aliran sastra. Sastra. Akhirnya saya berpindah ke sastra lah. Akhirnya. Okey. Cuma saya nak tanya soalan. Berapa subjek wajib sekolah tu suruh ambil? 11 11 wajib. wajib. So, satu lagi tambahan. Satu saya tambah sikit. Okey. Macam doktor pula macam mana tu? Dengan 9 tu, macam kakak saya dulu ambil 9 apa semua. Macam tenang je. Macam kita yang ambil 12 ni, pecah kepala otak. Macam mana tu doktor? Macam saya sebab aliran sains tulen kan. Ha. So 9 tu memang telah ditetapkan oleh pihak sekolah lah. Yang wajib. Yang wajib ambil lah. So kita pun dalam dari sekolah SPPI kan. So Asal sains pergi ke pendidikan. ya, So, pendidikan. sastra ke sains. Terbalik. Kan? Kosa. 9 tu memang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Even FBPI pun tak kena ambil PQFSY. Sebab SPPI dia ada 3 aliran. Dalam satu sekolah tu Saya belum Okeylah, saya cerita lah. Kalau konsep sekolah berasrama penuh integrasi ni, maksudnya adalah dalam satu sekolah tu dia ada 3 integrasi. Itu yang pertama sains tulis, Okey. yang kedua sains agama, Okey. macam yang 12 subjek tu, dan yang ketiga adalah sains teknikal. Itu lebih kepada kejuruteraan. Jadi Dulu sains teknologi. dia lebih kurang macam tu lah, teknologi, teknikal macam tu lah. Jadi dalam satu batch tingkatan tu ada 3 aliran. Sains tulis, sains agama dengan sains teknikal macam tu. Okay. Jadi macam saya adalah sains tulis. Jadi 9 subjek saja. Yang untuk sains agama 12 subjek. So teknikal dia ada extra 1, saya kalau tak silap saya lah. Macam tu lah. 9 atau 10 macam tu lah. Pendidikan syariah, pendidikan Quran surat sunnah. tu tak ada lah. Quran Sunnah tu ada. Ada sains agama tu. Di bawah Tak tahu, yang tu saya tak ada lah. So, ambil pendidikan Islam. Pendidikan Islam sahaja. Jadi bila ianya hanya 9, okay, PMR pun 9.
9, jadi bagi saya tidaklah rasa terbeban sangat sebab kita dah biasa dengan kumulatif jumlah subjek itu. Namun perkara tersebut mungkin berbeza bagi rakan-rakan dalam aliran sains agama dan juga sains teknikal, di mana mereka perlu mengambil subjek-subjek tambahan lah untuk memenuhi keperluan program kan. Jadi masa waktu SPM tu boleh tengoklah struggle masing-masing kan untuk orang kata apa, adapt dengan situasi tersebut kan. Guru-guru pun banyak yang provide dengan kelas-kelas tambahan, and then dari segi pendekatan panggil expert daripada luar tu semua. Jadi kalau ditanya pada saya, 9 tu saya rasa tidak terbeban sangat lah. Namun mungkin bagi rakan-rakan aliran yang lain rasa terbeban lah disebabkan penambahan daripada subjek. Macam saya aliran sains agama. 12 juga. 12. Sepatutnya 11 tapi sekolah wajibkan ambil EST. EST. English Science for Technology. Rasa sama batch kot sebab saya pun ada EST. Doktor tahun 90 ke? Tiba-tiba kita dah so macam tu lah, macam saya ambil ES. so kita ambil 12 subjek, tetapi macam Dr. Istaji cakap lah, macam kita orang ni sekolah semua lelaki, jenis semua tak belajar. So saya honestly saya cakap 2 minggu sebelum SPM saya pergi selection untuk SUKMA. So memang saya tahu Sukan apa tu? sukan volleyball. Memang dari dulu lah. Dari sekolah lagi lah. Memang saya tahu dia player volleyball lah. Sebelum zaman gemuk lah. Kita tak boleh tenis apa buat sendiri. Kita sedar di. So dalam masa berminggu tu saya lompat pagar pergi selection. Sebab budak biasa form 5 tak boleh libatkan dengan sukan lah apa semua. Saya lompat pagar pergi selection, and then SPM, lepas tu dapat panggilan pergi matrik, dudah kena buat matrik, masuk macam tu lah. Macam tu kisah. Macam tu kisah macam-macam. Macam walaupun pendek tapi macam So lepas tu bagi saya 12 subjek ni agak keterlaluan. Macam mungkin doktor sebab doktor nak lawan dengan Amalina. Okey, macam kita orang tak nak melawan dengan siapa pun. Sendiri je lah yang malas ni. So dia macam bagi saya lah agak terbeban sedikit. Kalau bagi saya, kalau boleh macam aliran agama tu mungkin boleh disatukan PQS PSY ke, di generalizekan sedikit. Tu pendapat saya. Kalau kau tak nak belajar agama rupanya. Macam tak nak belajar agama. Cuma bila PQS PSY kita kena hafal surah kan. So PQS saya kena hafal surah Al-Jumu'ah dengan surah Yasin. Betul tak Ustaz? Ustaz terus. Mungkin sekolah tak tahu lah, soal agama kan. Soal agama biasa pelajar dah hafal surah tu. Ya, dia selalu membaca, dia jadi ingat. Tapi dimasuk juga dalam pentafsiran hafazan macam tu lah. Okay, tak apa. Kita pergi soalan seterusnya. Okay. Adakah SPM ni mempengaruhi kehidupan akan datang? Macam pembuat dasar. Kita tanya pembuat dasar sekarang ni. Dr. Intan. SPM ni mempengaruhi tak selepas kita habis belajar SPM? Lepas kita ambil exam apa semua, dia mempengaruhi tak kehidupan kita? Contoh kalau kita cemerlang, kita macam dia akan jadi macam Dr. Istaji dengan doktor lah, akan pop sama belajar. Ada juga yang cemerlang tapi pap drop off time university. Mungkin culture shock ke apa ke. Adakah SPM tu menjamin kehidupan akan datang? Okey. So berbalik kepada soalan itu, adakah SPM itu menjadi kayu ukur kepada kehidupan masa akan datang? Betul. Saya boleh nyatakan saya tidak bersetuju dengan pernyataan tersebut. Okey. Ini kerana SPM itu bagi saya hanyalah sebagai satu penanda aras. Okey, penanda aras dalam fasa kehidupan kita. Tapi kalau nak dikaitkan dengan kayu ukur untuk kehidupan seseorang itu, saya tidak bersetuju. Sebab apa?
kehidupan seorang itu dia bukanlah hanya dipengaruhi dari aspek pendidikan sahaja, tapi juga dipengaruhi oleh aspek-aspek yang lain kan, seperti persekitaran, and then dari segi family, ekonomi dan juga sebagainya lah ya. Jadi kalau dikaitkan dengan SPM sebagai kayu ukur pada fasa pertama tu, okey, kita boleh nyatakan bahawa SPM tu sebenarnya dia boleh mempengaruhi untuk kehidupan yang akan datang. Okey, tapi tidak sepenuhnya lah untuk menjamin bahawa okey, awak excellent, awak cemerlang SPM, insya-Allah akan datang awak juga akan cemerlang. Tidak sebenarnya. Sebab apa? Untuk fasa-fasa seterusnya daripada SPM nak bergerak kepada matrikulasi ataupun asasi, nak bergerak kepada alam universiti itu, banyak lagi faktor-faktor lain yang boleh akan mempengaruhi kehidupan seseorang itu. Macam contoh tadilah kan Cik Syarab Cik Syarab cakap mungkin bila dah masuk you akan ada tekanan kan, tekanan, jadi mampu mempengaruhi dia punya mental health dia. Jadi kat situ mungkin perjalanan hidup menjadi lain kan. Jadi kat situ saya tak bersetuju lah bila orang kata SPM itu penentu kehidupan seseorang itu kan, sebab dia ada faktor-faktor lain juga yang akan mempengaruhi. Tapi kataan sijil tu dia macam penentu. Macam doktor nak minta kerja kan. Bila ada SPM, okey, taraf ni je boleh. Ada degree, taraf ni je boleh. Ada PhD, taraf ni je. So itu sebenarnya boleh dijadikan sebagai penanda aras untuk kita punya kehidupan itu. Okay, sebab bila zaman sekarang pun at least ada SPM. Pergilah mana-mana organisasi, pergilah mana-mana syarikat, sama ada kerajaan, sektor kerajaan ataupun sektor swasta, mereka memang menitik beratkan kepada keperluan SPM itulah kan. Jadi kalau kita kaitkan dengan penanda aras dari segi kejayaan seseorang tu, yes, it can be happen lah. Maksudnya SPM itu sebagai penentu untuk seseorang itu mendapat kerja. Betul. Jadi dalam konteks yang bagaimana kan. Jadi kat situlah sebenarnya SPM memainkan peranan untuk membezakan antara seseorang murid itu dengan murid yang lain. Cuma kalau kita kaitkan sekarang SPM sebenarnya dah banyak pilihan. Bukan hanya berfokuskan kepada aliran sains, bukan hanya berfokuskan kepada aliran agama sahaja. Even though sekarang pun dah banyak dah aliran-aliran lain yang disediakan oleh pihak kementerian yang berkait rapat dengan SPM. Contohnya dari segi seni, dari segi TVET kan, dari segi perdagangan ataupun perakaunan. Jadi banyak option dekat situ sebenarnya. Jadi kalau nak katakan seorang itu menyatakan bahawa tiada keperluan SPM itu, saya rasa itu kurang bertepatan lah. Kurang ya. Dia banyak pilihan. Murid-murid banyak pilihan. Tak ada sebab untuk mereka menyatakan tidak kepada SPM itu. Betul tak? Macam tu lah. Itu pendapat saya lah kan. Tak tahulah kan. Dr. Staji macam mana? Setuju atau tidak? Soalan tadi pengaruh mempengaruhi masa depan. Saya bersetuju lah. Sebenarnya SPM dia pengaruhnya pada pandangan saya agak besar juga. Sebab dari SPM kita lebih banyak mengenal pasti diri kita ke bidang yang kita lebih sesuai. Betul. Daripada SPM tu kita dah mula ambil aliran. Betul. So dari situ sebenarnya kita dah sudah mempengaruhi, tapi mungkin tidak konklusif. Tapi mempengaruhi atau tidak? Yes. Jadi and then dari SPM itulah menentukan pula haluan kita asasi matrik pun dah ada spesifik bidang nanti. Kemudian ke arah universiti. Jadi mempengaruhi dalam bidang laluan akademik tu, ya, mempengaruhi. Tapi macam biasalah, perjalanan kita tak semua lurus kan. Betul. Perjalanan hidup kita berbelok-belok. Kita mencapai perjalanan takdir kita lurus, tapi takdir yang sebenar adalah berbelok-belok. Jadi di situlah yang mungkin orang akan mula kata, oh, pengaruh atau tidak pengaruh. Tidak pengaruh. Sebab jalan kita boleh berliku. Tapi kita tak nafikan sebenarnya mempengaruhi jugalah dalam menentukan hal tuju peringkat awal. Sebab ketika itu kita muda remaja. Yeah. Kita tak tahu, kita mungkin belum cukup kenal diri kita. Yang nilai diri kita adalah guru kaunseling kita, guru-guru kita, ibu bapa kita yang mungkin mereka rasa mereka dah kenal kita dan kita menerima pandangan mereka. Bila masuk universiti, barulah kita kenal diri kita pula. Oh, aku sebenarnya ke arah sini. Kemudian lepas degree pula kita menentukan hal tujuan hidup kita lepas tu.
Tapi maksudnya untuk haluan akademik dan kerjaya tu, saya tak dapat nafikan SPM mempengaruhi. Dan sebenarnya SPM juga mempengaruhi secara tak langsung pada hemat saya, iaitu ini pada pandangan saya, doktor, correct me if I'm wrong. Contoh pada hemat saya, UPSR dulu contohnya, peperiksaan di peringkat apa jenis penilaian peringkat sekolah rendah, biasanya nak melihat kemampuan student tu memorize banyak perkara kat sekolah tu. Banyak-banyak macam lagu lah nak suruh pelajar ingat sini ni kan. So sebenarnya asas dia nak mengingat something supaya pelajar dia banyak ingat perkara. Masa sekolah menengah tu dia lebih kepada nak faham apa yang dia ingat selama ni. So bila dia faham tu, masa universiti baru dia nak apply knowledge dia tu. Masa bila ke master tu baru dia nak analyse balik, and then bila PhD tu baru dia nak develop new knowledge dia kan, proses tu. Jadi SPM tu sebenarnya mempengaruhi hidup dia dalam cara dia memahami sesuatu perkara. Di peringkat sekolah menengah itu adalah kita belajar untuk faham konteks dulu. Maksud, itulah masalah sekarang bila kalau ramai tak ambil SPM, ramai orang akan tidak cuba memahami sebab dia tidak belajar proses cara nak memahami sesuatu. Kita tak nampak benda tu. Tapi sebenarnya penting apabila belajar untuk memahami. Satu sekarang banyak masalah. Ni tak faham ni. Tak faham cerita ni. Sebab tak belajar secara formal. Jadi macam dia tak faham sebenarnya. Mungkin dia boleh belajar secara informal. Boleh baca dan sebagainya. Maklumat boleh dapat ujung jari dan sebagainya kan. Tapi proses memahami dengan cara yang betul tu. So SPM bagi saya, satu kadang-kadang kita dulu belajar matematik 1, 2, 3, 4 nombor kan. Lepas tu dah faham rupanya matematik bukan sekadar nombor. Lepas SPM ada X, ada Y pula kan. Lepas tu dah mesti apply, dah makin lama makin dah tak ada nombor langsung. Jadi dari proses tu kan. Jadi sebenarnya dia secara tak langsung sepanjang sekolah menengah sampai di SPM tu, dia membentuk cara kita untuk memahami dengan lebih betul. So lepas ni bila membaca tu, dia teringat cikgu dia mengajar, ni adakah cara betul, sumber yang betul yang dia faham. So ni ke buku yang, so dia dah mula untuk proses understanding tu penting. Jadi itu bagi saya pengaruh tak langsung yang mungkin orang tak nampak peranan SPM ni dalam membentuk cara berfikir seseorang. Sebab tu pentingnya sijil SPM dalam kerja. Kita dalam kerja kurang-kurang dia boleh faham ni. Kurang-kurang dia boleh understand. Budak degree kita ambil, kita sekurang-kurangnya dia ni boleh apply apa knowledge dia. Betul. Jadi satu penting juga pengukuran ni. Okay, janganlah kata tak penting. Exam ni sebenarnya kan ada kepentingan dia. Kita nak ambil lesen, Yes. motor pun ada ujian dia. Nak ambil lesen kita lori pun ada ujian dia. Makin besar lori makin banyak gaji dia pula. Jadi semua pun ada kesan. Jadi bagi saya SPM mempengaruhi, namun bukanlah satu-satunya perkara yang mempengaruhi secara keseluruhan kehidupan. Bukanlah penentu kehidupan keseluruhan semua itu, betul. tapi boleh dinyatakan di sini sebagai kayu ukur ataupun penanda aras bagi kehidupan seseorang itu. So macam contohlah, kalau ada tak alternatif lain selain daripada SPM? Kalau contohlah ada seorang pelajar ni tak nak ambil SPM, ada tak alternatif lain? Dekat Malaysia ni dulu secara Dr. Intan jawab macam tak tahu dia jawab. Betul lah. Dah tengah fikir. Takut salah bagi jawapan pula kan. Bagi saya kalau dari segi selain daripada SPM, tak ada dah. saya tak pastilah. Yang vocational tu sijil apa tu? SBM SBM. Still dalam konteks SPM. SPM lah kan. Macam contohlah sekolah-sekolah tahfiz. Daripada form 1 sampai form 5, daripada umur 13 tahun sampai Saya selalu 5 tahun. juga tanya Dr. Intan alang-alang kan. Kan dalam UPU kan. Dan setara tu. Kan selalu tertanya-tanya, ya setara ni apa lagi selain SPM kan? Tertahu juga. Tapi tu lah. Itulah macam yang Staff tu kan. STAM sama dengan STPM. Staff sama STPM. STAM, STPM, diploma setara. Ya, SPM dan setaranya, SPM tu kita tahu, setaranya mungkin SVM, SVPM pun. Vocational, kan ada lagi doktor yang lain-lain. Kita dah tak tahu sangat ni. Dia kalau setahu saya yang kalau setara tu yang macam ni lah dari segi A-level, tahfiz. A-level, and then even though sekarang yang kalau ada homeschooling pun
dia ada include dalam sistem tu jugalah, tapi dia ada beberapa prosedur kriteria yang mereka perlu fulfill lah untuk mereka membolehkan ataupun membenarkan mereka untuk Apply. satu tu lah, UPU tu lah. Ada kan? Sebab ada pelajar dari China, Okay. rupanya dia Malaysian Chinese. Okay. So dia ambil pilihan belajar di sana sebab dia tak ambil SPM. Tapi dia ada exam yang apa tu? Tak ingat saya. UC. Adalah yang tu UC tu dia. Tapi tak tahu lah. So UEC ke UCE macam tu lah, saya pun tak tahu. Macam nak tanya, macam sekarang adakah SPM doktor ni mendorong doktor untuk memilih kerjaya? Untuk doktor saja dulu. Adakah SPM ni mendorong doktor untuk doktor menjadi pensyarah sekarang? Pensyarah, penulis skrip, pengetua, penari, ke patut? Penari. Pengacara ada kejam kan? Ada kejam kan pengacara dulu? macam ni. Tak ada jawab. Okay. Stop cerah. Okay, SPM. Adakah SPM menentukan kerjaya saya juga? Okay. Nak cerita sikit. Saya sebenarnya ambil aliran sains lah. Okay. Aliran sains. Kemudian saya tukar ke sastra. Sebab saya masa tu, mak saya cakap, kalau kau jadi pembaca berita, kalau mak rindu, mak tekan je TV. Boleh tengok Itu. Lepas tu jadi pembaca berita. Mak, abang ambil aliran sains. Tak adalah nak jadi pembaca berita. Lepas tu kawan-kawan kata, kau ni artis nanti ni, pasal nanti ni bakat-bakat kau lebih pada seni. Terus nak jadi artis kan. So akhirnya saya rasa macam betul lah, aku rasa daripada jadi saintis aku jadi artis. Jadi itu antara perbincangan ringkas yang akhirnya saya ambil decision untuk tukar ke bidang sastra. Sebab tak tahu, maksud memang saya tak tahu nak ke mana masa tu. Saya rasa macam ni pun best gitu tahu. Sampai dapat saya cakap dia rindu nak tekan TV tu, so saya kata okeylah, salah. Tu sebab macam mana nak fikir sangat budak lelaki. Mak nak ni dia lah mak. Kita ikut mak ke? Mak lah macam tu, abang ikut lah. Macam tu. Jadi mempengaruhi atau tidak, pada awalnya saya ambil itu memang untuk kerjaya saya lah. Dan satu lagi, sebenarnya saya ambil seni tu, saya bocor rahsia saya tak pernah cerita kat siapa. Saya jadi fashion designer. Okay. Tapi niat saya adalah saya nak meriahkan fashion Islam lah. So daripada dulu lagi baju raya saya akan ubah design dia. Muslimah pun je lah. Muslim. Ya macam tu kan. So saya kata baju ni hutang dia apa tak suka. Potong baju dia daripada dulu dia sendiri. Jadi saya rasa macam so saya ambil seni. So saya cakap dengan cikgu saya nak jadi fashion designer lah saya rasa. So saya tak ambil sains lah. Lepas tu bila belajar tu sibuk masuk debat forum ni kan. Tu cikgu kata ni kena jadi lawyer, kamu ni pandai penghujang kan. Best juga tu. So jadi SPM tu memang mempengaruhi sehingga saya habis degree. Okay. Dan saya tetap dengan cita-cita tersebut Untuk lawyer. untuk jadi lawyer. Sehinggalah kejadian yang tak nak pointer tinggi tu. Padahal tu satu firma je. Sebenarnya saya boleh cuba tempat lain. Tapi benda tu boleh rosak kan. Terus. Saya rasa macam down teruk lah. Down teruk sangat. Macam usia 3 tahun 4 tahun sia-sia ke? Macam tadi firma gua tu agak besar. Saya rasa macam saya layak di situ. Sekali tak dapat. So saya down. So jadi lepas tu baru saya tu turning point dalam hidup saya yang menyebabkan saya tamatkan cita-cita yang saya tanamkan sejak SPM tersebut lah. So SPM tetap mempengaruhi, tapi penentu tu tidaklah. Penentu tu tidak. Macam tu SPM tu mempengaruhi kerjaya doktor sekarang tak? Saya rasa dia mempengaruhi kot. Sebab daripada SPM tu, saya dah aim lah. Macam doktor daripada sains tak pendidikan. Lagi. Tapi bawa dah juga ni. Kita nak cerita ni. Daripada sains kan. Pada masa SPM tu, saya dah aim nak jadi itu. Aim tu apa? Aim apa tu? Rahsia lah. Ada test lagi bagi. Ada lah. Sempena Cares punya podcast ni saya bocorkan. Saya SPM tu saya dah aim dah, saya memang nak jadi seorang guru. Okey. Tak kisahlah saya aliran sains ke, aliran apa ke, saya cakap dengan mak ayah, saya memang nak jadi guru. Saya minat nak jadi guru. Tapi
disebabkan ada beberapa masalah masa interview. Saya ingat lagi interview saya dekat UKM, Ada tapi juga pengalaman pahit. saya tertinggal transkrip matrik. Zaman dulu kan tak ada yang scanner ke apa, kita memang kena bring all the hard copy tu. Dia bila sampai kat situ tertinggal. Dan masa tu saya datang dengan mak ayah saya dengan ada seorang kawan ayah saya lah, sebab kami tumpang kereta. Tumpang kereta kawan ayah saya sebab dulu kita bukan keluarga yang senang, ada kenderaan yang boleh bawa jauh tu kan. So nak minta pakcik tu balik ke Melaka untuk ambil, segan kan. Segan. So masa tu saya reda lah. Tawakal je lah. Kita pasrah, tawakal, kalau ada rezeki ada. Okey, tapi disebabkan perkara itu gagal lah. Gagal. Untuk menjadi cerah. Sebab itu memang terang-terang lah, sebab memerlukan dokumen tu kan. Jadi sehari dua tu agak sedih lah. Sedih, tapi kita bangkit semula. Sebab apa? Ada option-option yang lain disediakan. So saya apply untuk masuk psikologi, and then sekarang ni saya di sini lah. Still lah dalam konteks pendidik tu, tapi bukan seorang guru lah. Tapi researchnya lagi tinggi lagi lah. Pensyarah dalam bidang pendidikan. Tapi konteksnya still sama sebagai seorang pengajar, tenaga pengajar. Macam saya lain sikit lah. Saya lepas habis SPM, tak fikir apa pun. Kita fikir nak main, masuk matrik. Mak saya jenis macam common mak biasalah. Nak anak dia ada kerja. So bila tu mula masuk matrik. Lepas tu dah pergi IPG. Pergi temu dengan IPG lah. Untuk jadi cikgu juga. Jadi cikgu juga. Biasalah mama suruh kita ikut je. Pergi tak lepas IPG. Tahu lah abang tu jadi cikgu. Tak jadi baca berita. Tak tahulah sebab apa. Saya pergi interview. Aku tak suruh jadi pembaca berita. Itu saja je lah yang saya Itulah membaca berita advance. itu mungkin dah anak 2020 tu. So bila dah tu kita pun IPG gagal. Lepas tu masuk pasung apa semua. Saya minta saya sukan pendidikan. Okey. Pergi UTM, dekat UTM dengan UPM. Kalau tak kita mungkin sama universiti. Kalau dapat. Tapi pergi interview bertulis. Saya terbangun lambat. Ada kesan je sah, dah test tajwid. Ya, semua ada macam-macam kisah. Terbangun lambat. Exam dia dekat Lasel. SMK Lasel. Dekat BJ ni. Saya terbangun lambat. Time tu kita budak pasum, tak tahu Lasel tu kat mana. Naik taksi pergi sana. Dah setengah jam dah start. Apa-apa tak dapat juga. Tapi dapat pilihan ketiga, which is saya komputer, AI. Saya komputer. So masuk saya komputer sampai sekarang. Tapi first year pun UM pilihan ketiga. Yes. Okay. Pilihan pertama UTM, pilihan kedua UPM, UM nombor 3, saya komputer. Kat bawah semua engineering. Tapi dapat saya komputer. Street A, SPM. Tidak. Kita bukan pandai. Macam tu sebelum SPM pun kita dah pergi main. Macam mana nak straight A? Tapi semua lulus lah. A1, A2 tu ada. B3, B4 paling rendah bahasa Arab. Bahasa Arab berapa? C. Tut. Dia ada C5, C6 Bawah sekali lah tu. Nasib baik lulus. So basically saya rasa kebaikan parents nak anak dia pergi kepada kerjaya je terus. Macam habis SPM tentukan untuk dapatkan kerjaya. Macam sebelum ni kalau kita tanya orang-orang tua kan, dia lebih kepada contoh even dekat universiti pun, kalau contoh ambil sains politik, lepas habis nak jadi apa? Betul. Betul tak? Macam lepas habis SPM, kalau tak sambung belajar, tak apalah, boleh ambil grad. Kalau ambil universiti pun belum tentu dapat kerja. Dia cakap orang akan timbangkan dengan macam tu. Orang akan tengok kerjaya sekarang. Betul tak Dr. Istaji? Ya, itu yang saya cakap awal tadi tu. Kita tengok macam tu kan. Dia tak salah bukan kata tak salah, tapi orang macam hilang nampak apa tujuan belajar.
semata kerjaya saja ke? Itulah. Macam doktor rasa kalau kita proses dengan ambil SPM ni, adakah kita membuat jati diri kita ni lebih yakin kalau lepas kita ambil SPM ni? Jati diri bila SPM kan kita dah stres apa semua, adakah dia dapat membangunkan satu identiti kita sekarang daripada SPM tu? Ya, Saya soalan ni. saya rasa ya, sebab apa? Proses nak ke arah SPM itu sebenarnya pelbagai, kan? Pelbagai yang perlu dihadapi, yang perlu dilakukan oleh seorang murid itu yang secara tak langsung sebenarnya mematangkan Seseorang. mematangkan seseorang murid tersebut dan juga memberikan pengalaman kepada mereka lah sebelum beranjak kepada fasa Fasa yang kehidupan ataupun fasa kedewasaan itu yang akan datang kan. Jadi bagi saya sebenarnya daripada SPM itu mampu untuk membentuk jati diri seseorang murid. Okay, kalau kita tengok situasi sekarang kita serba sedikit sebenarnya boleh melihat perbezaan antara pelajar yang ada SPM dengan pelajar yang minta maaf cakap yang tidak bersekolah lah. Kita boleh tengok perbezaan di situ dari segi jati diri, dari segi konteks pemikiran, dari segi bagaimana mereka berkomunikasi dengan dunia luar, berkomunikasi dengan persekitaran. Jadi kat situ saya rasa saya bersetuju bila mana penyataan menyatakan bahawa SPM itu mampu membentuk jati diri seseorang. Saya tak tahu lah kalau Dr. Istajib sama atau tidak kan. Pastilah, pasti. Dia boleh membina jati diri sebab SPM ni buat kat sekolah kan. Kat sekolah ni institusi pendidikan, nama SPM bukan sekadar peperiksaan saja. SPM bukan hari peperiksaan semata-mata. Nama SPM tu sebelum nak sampai ke hari SPM tu macam-macam pengalaman proses dilalui. Betul. Yang kita tak nampak. Yang apa maksudnya disiplin ke sekolah hari-hari, disiplin menyiapkan pakaian hari-hari, disiplin untuk berkomunikasi dengan guru. Semua-semua tu kita adalah proses untuk membina jati diri dalam suasana yang kondusif, secara dalam situasi yang formal, institusi formal, pendidikan formal. Jadi bagi saya ia sebenarnya penting lah, apatah lagi sekarang ni pada saya umur 17 tahun dan SPM tu dah semakin penting apabila umur 18 nanti dah boleh undi. Maksudnya kematangan tu memang jati diri memang kena dibentuk pada umur 17 tahun SPM tu. So next year dia dah boleh menentukan pemimpin negara. Jadi kan sekarang kita perasan kita tak rasa SPM tu dah jadi penting sangat sebab polisi negara dah tukar kepada undi 18 contohnya. Jadi janganlah pandang rendah kepada kepentingan SPM ni dalam membentuk pemikiran dan jati diri murid-murid. Sebab dia bukan sekadar untuk membentuk diri sendiri semata-mata, dia sudah berperanan untuk membentuk sebuah kerajaan juga. Institusi kerajaan. Dalam arti kata lain lah, SPM tu bukanlah sekadar untuk pencapaian akademik saja, tapi dia sebenarnya juga mempengaruhi personaliti seseorang, jati diri seseorang tu. Jadi dia sebenarnya bergantung pada seseorang tu bagaimana mengukur SPM tu, sama ada ingin mengukur dari aspek pencapaian akademik semata ataupun dari segi bagaimana keseluruhan akademik, sosial apa semua kan. Okey, soalan kedua last ni. Dia macam sebelum-sebelum ni kalau kita tengok mak ayah kita dulu, mak ayah kita lah kan, ada yang jenis ada sampai SPM, ada jenis sampai panggil diploma. Bila zaman mak ayah kita dulu, ijazah ni paling sikit, betul tak? Orang yang ada ijazah paling sikit. Bila zaman kita, baling batu semua ada ijazah, betul tak? Kalau sekelompok Sekarang baling batu kena PhD tau. Betul. Sekarang ni baling batu PhD. Adakah kita akan balik pada zaman mak ayah kita di mana SPM tu tak diambil kira? Betul, faham tak Doktor? Faham. Menarik soalan tu, Cedera. Doktor kita dah akan jawab dulu. Macam mana? Apa penasihat Doktor?
Bila zaman kita sekarang dah umur 30-an ni, banyak yang ada PhD. Saya pun rasa jealous tak ada PhD, yang macam Dr. Istaji, Gegen Fellow dan lain, semua ada PhD. Dia macam wow. So jadi kita ada semangat untuk nak sama belajar. Tetapi bila kita tengok zaman-zaman alfa apa semua ni, dia dah fikir SPM tu tak penting. Adakah dia akan patah balik zaman mak ayah kita dulu? Istaji kak. Tak, pendapat Dato' sendiri lah. Tadi lah saya boleh cakap bahawa kitaran pendidikan tu memang macam tu. Maksudnya dunia semakin kompleks, pendidikan semakin mencabar. Jadi memang akan targetkan. Dulu UM sebelum jadi research university pun dah tak target. Dah capai research university, at least 90% pensyarah dia kena ada PhD. Betul. Peringkat awal dulu, peringkat awal kan. Jadi untuk jadi negara maju, untuk certain bidang kena ada sejumlah ini yang ada PhD, yang ini ada kepakaran. Jadi kita ke arah yang sebab sebenarnya kita dah ke arah mau negara yang dah membangun, nak ke arah maju. Jadi memang education lah antara kayu ukur yang penting juga. Jadi kita tak akan kembali kepada masa lalu. Sebab dulu label pendidikan tidak sekompleks sekarang. Okey. Tapi kita tak dapat nafikan yang bahawa disebabkan terlalu banyak isu pendidikan juga. Macam mudah sangat pula dapat CJ dan sebagainya pun macam saya pun risau sebenarnya. Macam ramai sangat pula sampai dalam belakang PhD yang tak ada kerjanya lagi. Betul. Jadi macam saya mula persoalkan, adakah perlu dilimitkan institusi tertentu sahaja yang boleh menghasilkan PhD dan sebagainya. Tapi apa yang saya cakapkan adalah dunia semakin kompleks, jadi pendidikan itu semakin mencabar. Jadi kita perlukan macam akhirnya tidaklah SPM ni macam sekarang ni mungkin sekarang ni diploma yang kita mungkin kurang perasan kepentingan dia sedikit dah. Tapi kalau kita tengok jawatan staff contoh di UM ni kan, masih ada lagi yang diploma ambil dari PMR. Ada lagi ambil dari SPM. Diploma dan ke atas kan. Jadi saya rasa SPM tidak terjejas kerana itu adalah penilaian untuk sekolah, peringkat sekolah. Yang terakhir di peringkat sekolah. Mungkin UPSR dah tak ada ni, tapi sebab itu belum berakhir, sekolah belum berakhir lagi. Jadi SPM tu saya rasa nak tak nak kena ada, sentiasa ada sebelum melangkah ke tertiary education. Sebab tu secondary education punya level, secondary punya level, SPM tu masih perlu, mungkin boleh tukar nama dan sebagainya, boleh revise, tapi keperluan untuk menilai level secondary tu perlu ada. Cuma yang peringkat saya faham sekarang semua orang dah ada pendidikan tu, sebenarnya prosesnya bagus lah ke arah negara yang maju kan. Jadi saya tak rasa kita akan kembali pada dulu lah. Sebab contoh ayah saya tak ada SPM lah. Dulu MCE, Malaysian Education Certificate, MCE. Tak ada, ayah saya tak ada. PMR pun tak ada. SRP dia, rendah pelajaran pun tak ada. Ayah saya darjah 7. So saya mula tak percaya, darjah 7 ya, mana ada darjah 7. Saya kena gelak kat sekolah bila saya tahu, bila guru tanya, okey, pendidikan ibu bapa darjah 7. Kena gelak. So saya pernah dengar tak darjah 7? Pernah darjah tu. Sampai saya tengok sendiri sejarah saya, memang tulis tu darjah 7 bersamaan dengan tingkatan 1 lah. Bersamaan tapi itu dah boleh apply jadi askar. Penting lah tingkatan 1 tu. Maksudnya you dah lepas UPSR lah. Faham. Dari lepas so maksudnya you dah boleh level dah boleh mengingat banyak perkara dah boleh, basic dah boleh membaca, menulis. Jadi itu keperluan pada zaman itu yang tidak sekompleks zaman sekarang lah. Zaman sekarang ni tak cukup lah ilmu tu saja. Jadi saya rasa kita kena sesuai dengan perubahan zaman jugalah. Perubahan zaman yang, tapi yang saya boleh cakap adalah dunia semakin kompleks, kita memang semakin banyak perlukan kepakaran. Tapi untuk secondary punya school punya penilaian tetap kena ada lah sebelum masuk ke arah tertiary education. Doktor, pandangan doktor setuju?
kesinambungan lah daripada bila sebut kesinambungan tu maksud kita menambah lah kesinambungan daripada apa yang Dr. Istajid jelaskan tu, saya bersetujulah. Bila mana memang kita sekarang boleh tengok nampakkan PhD seolah-olah PhD zaman sekarang menjadi macam asas pencapaian paling asas yang perlu ada dalam diri seseorang tu. Bukan lagi ijazah, bukan lagi diploma, Bukan lagi master. master dan semua. PhD. Jadi kat situ berbalik kepada soalan tu tadi, dia sebenarnya bergantung kepada keperluan. Keperluan dan juga tuntutan masa kini, macam mana kita nak adapt dengan situasi terbabit lah. Sebab macam contohlah kan, ini soalan 2C Kurangan C. dia macam kalau kita tengok macam murid-murid sekarang, dia kata even tak pergi sekolah pun dia dah boleh membaca, dia boleh buat jadi founder sendiri. Dia boleh buat bisnes sendiri. Nampak tak sampai tahap macam tu dia mereka boleh fikir. Adakah doktor rasa tu akan merisaukan masa depan negara ataupun okey, itu salah satu panggil pemakil ekonomi jugalah untuk negara? Sebenarnya agak merisaukan lah bila ada statement sebegitu. Okay, it's okay. Saya tak ada SPM ke, saya tak ada belajar apa, saya still boleh berjaya, saya still boleh ada duit yang banyak. So bila pernyataan itu mula terbit pada situasi sekarang, ia sebenarnya agak membimbangkan. Kesannya dia akan macam menggalakkan lagi untuk murid-murid kita ni tidak sambung belajar, tidak mahu ada kelulusan yang tertentu kan. Jadi kalau tanya saya, kan, adakah ianya merisaukan? Ya, merisaukan. Sebab apa? At least, okay, you boleh jadi content creator, you boleh jadi founder, you boleh jadi usahawan. Tapi untuk kepuasan diri ataupun untuk penanda aras kejayaan dalam diri seseorang itu, at least you have pendidikan, education. Sebenarnya education tu sebagai additional, kata apa? Additional Menambah. merit, additional merit kepada jati diri seseorang itu ataupun kejayaan kepada diri seseorang itu. Kan? Okay. Bezanya, okay, you jadi founder dengan without education, you jadi founder dengan education. Which one is better? Of course, the second option, right? Yes, macam Khairul Amin. Betul tak? Yes, Khairul Amin. Saya rasa Khairul Amin itu ada influencer ataupun pengaruh yang boleh beri good positive vibe kepada orang luar yang sana kan. Orang luar di sana kan. Macam Dr. Istajid pula kan. Kalau kita tengok dekat social media, keluar result SPM 7G. Bangga. Akaun saya nak 2 juta. Ya, merisaukan. Merisaukan. Sebenarnya boleh tanya lagi 7G. Jadi konten kan? Untuk dia punya tu. Pendapat satu macam mana tu? Itulah menunjukkan pentingnya pendidikan formal lah juga, kan? Pendidikan formal. Mereka memang boleh jadi pandai, tapi pandai yang berakhlak ke tidak. Faham? Sebab akhirnya kita kena ingat balik falsafah pendidikan kita jugalah. Nak jadikan insan yang seimbang, intelektual, bukan intelektual semata. Wasafi. So kita dapat tengok juga pengaruh dah kaya raya, tekanan mental, emosi, tak dapat manage. Harta banyak sangat tak dapat manage duit. Tak dapat manage. So akhirnya dia tertipu, tak cukup education dan sebagainya kan. So untuk melahirkan insan seimbang, kita pendidikan itu bukan nak lahirkan pandai semata lah. Pandai memang ada orang gifted. Yes, betul. Kan? Tiba rasa gini betul dah. Saya rasa Dr. Istajid minta daripada sains kepada sains. Saya sudah bergurau jangan ambil kira sangat yang tu. Kalau kita tak puji tak seperti Yang saya nak sampaikan, sebenarnya kita lupa pendidikan tu bukan hanya untuk lahirkan orang pandai lah. Berapa banyak orang pandai yang akhlaknya rendah. Berapa banyak orang yang kaya akhirnya tak bunuh diri, tekanan emosi dan sebagainya. Pendidikan ni nak melahirkan orang yang insan yang seimbang, intelektualnya, emosionalnya, apa lagi, spiritualnya, jasmani, rohani semua tu. Jadi dari pendidikan formal inilah kita akan dididik dengan kurikulum yang diterapkan, dengan kurikulumnya. Jadi berurusan dengan kawan-kawan, berurusan dengan guru-guru, menghadapi masalah dan bagaimana menyelesaikan masalah. Jadi benda-benda tu kadang bukan hanya hard skill kan, soft skill sekali yang kita belajar. Jadi
benda tu sebenarnya kepentingan pembelajaran di peringkat secondary, primary, secondary dan sebagainya, dan tertiary juga. Jadi sebab tu kita jangan melihat tujuan kita kena ingat belajar ni wajib sebab apa tujuan mendapatkan ilmu ni sebab untuk pertama kita kenal Tuhan, kedua kita kenal diri, dan tu kadang-kadang kita tak kenal diri kita. Tu yang jadi macam-macam perangai. Sebabnya tak faham apa matlamat ilmu tu, adakah memang untuk kerja. Kalau dalam Islam tak ada pun menyatakan untuk ilmu, kelebihan untuk ilmu dapat kerjaya. Tak. Kan? Siapa tuntut, tapi Allah cakap siapa tuntut ilmu Allah mudahkan jalan ke syurga. Siapa tuntut ilmu siapa yang berilmu akan berbeza kedudukannya dengan orang yang tidak berilmu. Begitu. Jadi kita kena kembali kepada falsafah lah sebenarnya. Yang kita kehilangan sebab kita terlalu teknikal sekarang ni, terlalu material cara berfikir, jadi kita lupa philosophical aspect. Apa tujuan psychological aspect kan je. Saja nak kait sikit. Kenapa kita nak belajar ni sebenarnya. Jadi itulah sebenarnya yang kurang. Jadi saya risau kalau benda tu berlaku, nampaklah bila tayang tu kita nampaklah bahawa dia tak dapat medication. Tarafannya dia punya perbezaan. Kita dapat juga medication. Kita tengok podcast lain kan, SPM tak ada value. Kita tengok kita kesian. Cara cakap tu kesian, kos ni tak ada value kan. So dia menilai value pun beza-beza pula dari setiap orang. Ada orang melihat value tu pada yang instrumental, kena benda nampak, kena nampak kerjaya, kena nampak duit, baru kata benda tu valuable. Kalau benda tu tak nampak, macam secara membentuk pemikiran, membentuk kematangan dan sebagainya pun tak nampak, tak rasa SPM tu useless, tak ada apa-apa. Dia tak nampak, padahal mungkin dia boleh laksanakan podcast tu hasil didikan dari pelajaran dekat sekolah menengah dulu. So contohlah. Kita tak faham. Macam saya cakap kan, SPM ni sebenarnya bukanlah sekadar apa yang ada di atas kertas saja, tapi sebenarnya dia serba sedikit ataupun serba banyak lah, boleh cakap banyak, membentuk sebenarnya bagaimana seorang punya integriti ataupun jati diri, cara berfikir, cara bercakap, cara memahami satu konsep, cara interact dengan orang lain. Jadi konsep kepentingan SPM tu bukanlah sekadar di atas kertas saja. Dia secara menyeluruh lah. Ya, secara kalau banyak subjek, belajar time management. Tak apa. Orang panggil SPM ni secara syumul lah. Apa lah SMKA. Secara menyeluruh lah. Okay, sebelum kita tutup kita punya podcast hari ni, dah masa dah agak terlebih gila dah. Okay. Mungkin pesanan Dr. Istajid kepada pelajar-pelajar yang mungkin tengah down daripada form 4 nak pergi form 5 tu, dia fikir SPM tak penting, dia dah jana duit daripada TikTok, live apa semua. Pesanan kepada doktor untuk memujuk mereka untuk kembali sedar. Kena ingatlah yang tanggungjawab kita sebagai manusia ini adalah kita manusia ni ada minda, ada roh, ada hati. Jadi kita kena isi hak kepada semuanya. Jangan kita rasa kita dah beri hak secara material, kita tak beri hak secara spiritual juga. Jadi belajarlah, sebab tak kisahlah apa-apa bidang sekalipun, tak kisahlah apa-apa kerjaya sekalipun, yang penting belajar untuk manusia yang berguna. So di dunia dan di akhirat nanti, sebab kehidupan kita bukan hanya di sini. Betul, panjang lagi kehidupan kita. Yeah. Okay. Sepatah dua kata doktor untuk pada pelajar-pelajar SPM yang untuk memberi semangat kepada mereka yang tengah SPM sekarang ni. Sama ada mereka belum takut tengah exam, tengah tidur ke, macam saya SPM dulu masuk kertas bahasa Arab, tidur dulu setengah jam, lepas tu baru jawab. Macam doktor untuk bagi semangat, SPM still berjalan sekarang ni. Okay, saya nasihat kepada saya kepada adik-adik di luar sana yang sedang berjuang ataupun yang bakal berjuang untuk SPM akan datang. Saya nasihatkan anggaplah SPM itu sebagai satu kayu ukur. Okay, satu kayu ukur bagi kualiti diri kita sendiri. Itu bagaimana untuk kita meningkatkan lagi kualiti diri kita dalam pandangan masyarakat sekeliling. Jadi
belajar dan teruslah belajar. Kerana belajar itu tidak tertakluk kepada Kelas. pendidikan formal saja, tapi ianya juga melibatkan kepada pendidikan yang tidak formal. Okay, terima kasih. Itu saja untuk kita punya episod kali ini. Kita jumpa lagi pada episod akan datang. Jangan lupa like, share, subscribe, follow, like apa semua. Channel UMCast ataupun kita punya handle My UMCast di semua social media. Okay, bye-bye.